Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang saya hormati, saudara Rajin, yang saya hormati Ketua Negeri Pejuang Pulau Pinang, saudara Jeffrey, dan of course yang kita sama-sama hormati dan kita nantikan menjelangnya tidak lama lagi, lebih kurang 48 jam kepada keputusan PRU 15 di P3 Bali Pulau, saudara Haji Azli Muhammad. Baik, hari ini adalah hari dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah. Tidak pernah pada bila-bila masa sebelum pada hari ini, selama tempoh kita merdeka 65 tahun, tidak ada mana-mana calon berani memberi suatu aku janji bersumpah kepada para pengundi di kawasannya. Anda semua akan menyaksikan aku janji bersumpah. Sebelum saya uraikan, satu tepukan gemuruh kepada calon yang ikhlas dan berani. Baik, kita tahu dan kita telah dengar dalam beberapa ucapan saudara Fadli, dalam beberapa tinjauan beliau beramah mesra dengan para pengundi di Bali Pulau akan hasrat dia yang akan dilebarkan sebentar lagi berkaitan dengan tahap kemiskinan di Bali Pulau, tahap kekurangan perolehan atau kebolehan memperolehi rumah mampu taraf, tahap pertanian, nelayan dan sebagainya. Itu kita dah dengar, itu perjuangan beliau, dan itu insya-Allah jika dipilih dia akan teruskan membawa suara dia yang lantang di Parlimen kelak. Tapi selain daripada itu, terdapat satu aku janji. Apa aku janji ini? Apa maksud aku janji ini? Ini kita kena faham. Sebab ini bukan auta macam parti-parti politik lain, macam para pemimpin lain. Pertama sekali, kita sering merumut negara kita sudah menjadi negara yang bencana, yang didurjanai dengan najis rasuah. Hari ke hari setiap lapisan dari para pemimpin teratas sampai penjawat awam terendah melakukan rasuah. Kita selalu komplain perkara ini di kedai kopi. Kita selalu komplain perkara ini di surau-surau, di kantin-kantin sekolah, di mengata. Kita komplain, kita komplain, kita komplain. Para pemimpin politik pula datangnya pilihan raya akan janji macam-macam. Basmikan rasuah, basmikan rasuah, basmikan rasuah. Tapi ada tak mereka bagi jalan penyelesaian pembasmian rasuah? Ada atau tidak, tuan-tuan? Ada atau tidak? Itulah perbezaan pada hari ini. Pada hari maaf, saya masih belum sihat 100%, tapi doktor saya telah beri ramuan dari, so insyaAllah boleh diteruskan. Jadi pada hari ini kita akan dengar, kita akan baca, kita akan hayati apa akuan sumpah. Sebelum itu, izinkan saya melebarkan apa kaitan rasuah dengan diri kita, para pengundi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sebuah projek yang ingin dilakukan oleh kerajaan, kita ambil contoh muda, buat sekolah. Katalah kos sekolah itu adalah 100 juta. So banyaklah syarikat tender. Takkanlah syarikat nak buat bina sekolah yang besar-besar tanpa membuat keuntungan. Terima kasih di atas hadiran Haji. Silakan. Takkanlah mereka nak mengambil tugas membuat projek tanpa keuntungan. So biasanya kalau 100 juta, keuntungannya 20%. 20 juta pergi kepada developer,
orang yang buat kerja. Betul tak betul? Adakah mereka akan menggadaikan keuntungan mereka untuk bagi duit kepada wakil kerajaan? Tidak. Buat apa? Itu kerja dia, 2 tahun nak siap sekolah. Itu keuntungan syarikat dia. Takkan dia nak guna sebahagian 20 juta nak bagi duit kopi kepada penjawat awam? Tidak. So apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, penjawat-penjawat awam yang perlu kantung mereka diisi akan izinkan kos tu yang 100 juta dinaikkan jadi 120 juta. 20 juta memang untungnya, 20 juta lagi itu dikongsikan kepada pengkhianat-pengkhianat negara ini. Itu permulaan rasuah. Tapi balik kepada soalan, yang 20 juta ekstra ni siapa yang bayar? Bukan developer. Dia cuma dapat sepatutnya 100 juta. Siapa yang bayar? Perbendaharaan negara, Kementerian Pendidikan yang akan bayar klaim 120 juta. 120 juta itu yang ekstra 20 juta mai pada mana? Kantung negara, perbendaharaan. Perbendaharaan, kantung negara, duit siapa? Duit siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Duit kita. Tak kira kita kerja apa sekalipun. Sama ada kita pemandu lori, sama ada kita supervisor di kelang, cikgu di sekolah, doktor, peguam dan sebagainya, kita bayar cukai. Duit cukai kita itu digunakan untuk diberi rasuah kepada para menteri, para penjawat awam. Masuk akal ke? Sampai sekarang kita terima perkara itu dengan janji-janji palsu, nak buat macam-macam, nak bantras rasuah. Tak habis-habis nak naik hukuman, bunuhlah semacamnya. Tak, ada cara lain. Duit 20 juta yang kita sebut tadi, contoh tu, dia pergi kepada para menteri, kononnya dana politik. Maknanya kita rakyat yang bagi duit kepada ahli politik kerajaan. Dia buat majlis khatan di kampung, majlis pergi ke sekolah untuk anak-anak ahli UMNO, ahli Perikatan Nasional atau ahli Pakatan Rakyat. Kita rakyat yang bayar duit ahli. Masuk akalnya. Kita yang sponsor perbelanjaan aktiviti politik parti itu. Sampai ke tahap itu jahanamnya negara kita. Apa cara? Cara dia, kita kena ada keberanian untuk mengadakan akta dana parti, iaitu bagaimana cara mana-mana parti politik menerima dana daripada pihak swasta. Siapa yang boleh terima, masuk ke akaun siapa, macam mana nak nyatakan, nak huraikan, nak maklumkan kepada rakyat. Kena ada proses dia supaya rakyat tahu terus. Syarikat itu bagi dana tu sebab dia baru dapat projek ke, atau dia bagi dana ni sebab dia baru masuk tender ke. Ini yang patut dibuat. Tapi selama ini, selama berpuluh-puluh tahun Kerajaan Barisan Nasional, 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional tak berani buat sebab mereka sendiri tak mahu akta dana parti. Mereka nak kaut, nak sakau duit-duit rakyat melalui dana politik tanpa akta. Jangan lupa kes Kunan. Untuk berlaku adil kepada Kunan, dia tidak dituduh rasuah. Ramai salah terauta di situ. Sebagai seorang pengamal undang-undang, saya tidak boleh melebarkan perkara yang salah. Dia cuma dituduh menerima wang tanpa balasan yang sah. Satu seksyen yang lain, bukan akta SPRM, seksyen 165 Kanun Keseksaan. Maksudnya dia dapat 2 juta dan kemudian satu daripada seorang Cina syarikat mana tak syarikat nama tanpa asas, tanpa balasan yang sah. Itu pertuduhan. Apa pembelaan dia di mahkamah?
Di mahkamah, saksi pendakwa sendiri, Cina yang mengatakan dia memberi duit sebab pada masa itu ada pilihan raya kecil di negeri Selangor di 2 tempat. So duit itu untuk dana politik. Atas dasar tersebut, kerana kita belum ada akta dana politik, maka mahkamah terima itu sebagai suatu penjelasan ada asas menerima wang itu, bukan untuk diri dia, untuk dana politik. Nampak tak mana pihak pemimpin politik dapat menggunakan kelonggaran, ketiadaan undang-undang untuk melakukan rasuah ataupun bentuk-bentuk setanding dengan rasuah dari masa ke masa. Dan kunang bebas, saya tak salahkan kunang dibebaskan sebab kita tidak ada undang-undang khusus dalam itu. Tanyalah UMNO, takkan berani buat. Dulu masa UMNO ditanya kenapa tak buat, dia kata DAP pun tak nak buat. Itu kita tanya lagi. Dan Perikatan Nasional 17 bulan jadi kerajaan. Saya nak cakap kepada tuan-tuan dan puan-puan, draft Akta Dana Parti telah pun sedia sebelum PRU 14 lagi. Saya pegang salinan tu. Saya ada salinan. Dan bila saya pergi ke Perda, saya nak implement sebagai trial di Perda dengan bantuan SPRL. Malangnya kerajaan itu jatuh, maka saya kena serah balik ke penerusian Perda. Nampak tak betapa ketidakjujuran semua parti? So apa yang kita boleh buat sekarang? Itulah dia. Di Parlimen, selain daripada membawa suara rakyat tentang keluh kesah rakyat berkaitan pertanian, pelajaran dan perkara-perkara yang wajib dibawa, tugas Parlimen adalah untuk menggubal undang-undang. Segala undang-undang yang kita ada di sini, sama ada langgar lampu merah kena bayar denda, sama ada apa namanya langgar PKP zaman Covid kena bayar denda, itu digubal antara lain oleh Parlimen. Ada 2 bentuk undang-undang digubal di Parlimen. Satu dipanggil RUU kerajaan, Rang Undang-Undang Kerajaan. Itu yang biasa. Macam Akta Anti Lompat Parti dan sebagainya. Kerajaan sendiri bawa, dia masuk nombor 1 dalam sekarang, nombor 2 dalam sekarang, dibentang, diluluskan. Tapi satu lagi yang penting, Rang Undang-Undang Persendirian. Setiap seorang 222 ahli Parlimen berhak untuk membentangkan, membawa ke Parlimen dan meminta izin Speaker untuk dimasukkan dalam senat Rang Undang-Undang Persendirian. Itu yang diberi aku janji. Biar saya baca di sini. Kemudian ini akan diperjelaskan lagi oleh saudara Fazli. Dan di akhir majlis ini boleh tanya soalan jika tak faham. Aku janji ini mempunyai 6 perenggan. Baca kemudian ini. Saya akan pergi kepada 3 perenggan utama. Perenggan pada berbunyi seperti ini. Saya, yakni siapa? Ahmad Fazli Muhammad, calon pejuang P053 Balik Pulau, dengan ini memberi aku janji bersumpah bahawa dalam tempoh 18 bulan dari tarikh persidangan Dewan Rakyat yang pertama untuk Parlimen ke-15, saya berhenti sekejap. Apa maksud tarikh mesyuarat pertama Dewan Rakyat ke-15? Habis PRU 15 ni, 222 orang selogiknya dipilih, dilantik masuk Parlimen. Okay? Lebih kurang 2 bulan selepas itu, Parlimen dipanggil bersidang. Kali pertama, mesyuarat pertama, Parlimen ke-15. So, tarikh 18 bulan yang dibagi aku janji ini bermula daripada tarikh mesyuarat, bukan daripada tarikh pilihan raya. Itu pun kena faham. Kalau mesyuarat 6 bulan kemudian, rugi dah 6 bulan. Dia tak dapat masuk balik. So 18 bulan kena seadil-adilnya 18 bulan. Iaitu bila dah mula bersidang. Itu yang pertama. Saya akan memajukan
Ini aku janji. Satu, rang undang-undang persendirian berkaitan dana parti. Menurut peraturan-peraturan urusan mesyuarat yang bersesuaian di bawah peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat kepada yang dipertua dan atau setiausaha Dewan Rakyat untuk dikemukakan ke dalam senarai Mesyuarat Dewan Rakyat yang berpada. Apa maksudnya? Menurut undang-undang peraturan-peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat, rang undang-undang persendirian bila dah siap rencana itu, dia kena bagi hantar kepada setiausaha Dewan Rakyat atas salinan daripada itu dia. Tapi sama ada rang undang-undang itu masuk dalam senarai mesyuarat nombor 1 ke nombor 30, itu boleh bicara mutlak speaker. Dia tak ada kuasa. Apa yang dia boleh buat, siapkan dulu, hantar dalam 18 bulan. Lepas daripada itu, speaker nak bawa naik ke tidak ke. Kalau itu dalam kuasa dia, maka dia kena buat. Tapi itu bukan dalam kuasa dia. Undang-undang tak bagi kuasa. Tapi cuba tuan-tuan nak bayangkan, kalau RUU dihantar kepada speaker, speaker tak bawa naik, bukankah dia dengan mulut lancang dia akan keluar kenyataan persoalkan dia? Bukankah dia boleh bawa RUU kepada kerajaan? Tak kisahlah siapa yang bentuk kerajaan, besar kemungkinan kerajaan campuran pun untuk dibawa oleh kerajaan masuk menjadi rang undang-undang kerajaan. Itu kerja dia buat. Tambah kalau ramai daripada kita di negara ini menyokong ramai calon pejuang, maka calon pejuang boleh menjadi sebahagian kerajaan, maka boleh diangkat sebagai rang undang-undang kerajaan. Itu tanggungjawab rakyat dah. Kalau rakyat nak membasmi rasuah, tolong diri sendiri. Bantu orang yang berani. Memberi aku janji. Now, seterusnya, peringatan 5, dia kata, sekiranya saya mengakhiri atau mencabut aku janji bersumpah ini, maka saya dengan rela hati, tanpa paksaan, ini yang penting, akan meletak jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat mengikutkan perkara 1 Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip Kedaulatan Undang-Undang. Ini keikhlasan. Apa yang dia janji, kalau dia tak buat, jawatan itu ditolak. Bukan macam calon-calon satu Malaysia nak jadi wakil rakyat sampai kiamat, kerja tak nak buat, tak henti buat. Dia kata 18 bulan dia akan buat. Dia tak buat, kosong kursi. Dan di bawah perlembagaan, mana-mana ahli Dewan Rakyat berhak letak jawatan. Tak ada siapa dia. Dan dia dah bagi aku janji. Tapi kalau dia letak jawatan, tuan-tuan perempuan tahu tak, lepas itu dia tak boleh bertanding untuk 5 tahun. Dia punya hukuman dia hilang kursi dan tak boleh bertanding bila dia 16. Dia sanggup. Sebab keikhlasan yang tuan-tuan carikan. Tuan-tuan dan puan-puan, satu Malaysia wajib cari keikhlasan dalam calon. Mana dia keikhlasan? Mana dia? 65 tahun tidak ada orang buat macam ni. Cakap bertegak-tegak, tahi bergelumang. Ini bukan main-main. Saya seperti tuan-tuan dan puan-puan dah jemu dengan sistem politik Malaysia. Hari ke hari saya bercakap pasal perlembagaan dan perundangan. Macam mana ahli politik bermain-main dengan perundangan dan perundangan. Sudah tiba masanya. Kita perlukan calon dan wakil rakyat yang benar-benar ikhlas. Bukan cakap saja. Kemudian peringatan 6 dia kata, ini lebih penting. Secara lanjut, sekiranya dalam hal keadaan peletakan jawatan saya seperti yang dinyatakan di peringatan 5 tidak diterima oleh yang dipertua Dewan Rakyat atau Suruhanjaya Pilihan Raya, maka saya dengan ini memberi aku janji bersumpah lanjut kepada mana-mana pengundi
di kawasan saya di balik pulau dengan sejumlah tidak kurang daripada 5 orang saja, tanpa syarat sama ada 5 orang itu turun mengundi atau tidak, tak kisah. Sama ada mereka mengundi saudara Fazli atau tidak, tak kisah. Maka 5 orang ini boleh memfailkan satu tindakan di Mahkamah Tinggi Georgetown, Pulau Pinang, bagi memperoleh perintah pengosongan kerusi itu. Dan bila kes itu difailkan, dia memberi aku janji lanjut tidak akan membuat pembelaan. Dan dia akan memasuki perintah persetujuan. Mana nak cari calon ikhlas macam ni? Satu tepukan. Faham. Segala isu-isu perundangan jika muncul pun dia jawab. Kalau speaker buat ketengah, kononnya tak mau lepas kan? Saya akan tolong. Saya akan tolong mana-mana daripada 5 orang balik pulau jika dia memungkiri untuk sah. Ya, itu aku janji bebas saya kepada anda. Tak ada kena-mena saya buat calon, tapi saya akan. So, tuan-tuan dan puan-puan faham tak? Akta Dana Parti ini penting. Tapi mana-mana kerajaan, mana-mana parti politik tidak akan mengenengahkan Akta Dana Parti sebab akan mengecewakan kebolehan mereka kutip duit haram untuk sponsor aktiviti-aktiviti bahagian cawangan, cabang. Ini kedurjanaan yang berlaku di negara ini. Duit tuan-tuan dan puan-puan semua pergi kepada aktiviti parti politik, sama ada UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan. Nak continue macam tu juga sampai Dajjal turun pun tak selesai. So itulah dia kali pertama dalam sejarah Malaysia ada seorang calon, alhamdulillah, di negeri saya Pulau Pinang, yang sanggup dan telah, in fact aku janji ini telah ditandatangani di hadapan Persuadaya Sultan. Siapa nak ada salinan fotostat di belakang, boleh minta daripada Puan Farah yang angkat tangan. Tolong angkat tangan Puan Farah. Di hujung majlis berambil, tapi kalau boleh tolong share sebab kita ada jumlah dalam 40 ikut dan kita nak bagi juga kepada pihak wartawan. So tolonglah, tanyalah kepada calon mafian. Berani tak? Tanya kepada calon apa nama dia, Syahidan. Berani tak? Tanya kat budak Haris tu, dia tahu tak apa aku jadi bersumpah? Dia berani tak? Tanya dia orang dalam tempoh apa nama ni, 48 jam bukan, 36 jam lagi. Boleh dia orang jawab benda ni. Jemputan telah diberi kepada mereka untuk hadir di sini kalau mereka nak. Itu keberanian calon ini. Kalau mereka nak tanya soalan, hadir. Tak kisah mereka secara peribadi. Wakil-wakil mereka UMNO, PKR bersatu, boleh hadir, boleh tanya soalan. Berani kerana benar. Jujur dan ikhlas adalah apa yang sepatutnya kita perjuangkan untuk rakyat. Bukan jadikan pilihan raya ini sebagai cara mendapat pendapatan. Politik adalah perkhidmatan. Politik bukan kerjaya. Saya minta maaf, saya kena tekankan di sini. Sebab kita rakyat banyak, kita sendiri pun dah biar orang-orang politik lari daripada faksi politik sebenarnya. Kita tak boleh tulis jari kepada mereka. Satu jari kepada mereka, tiga jari kepada mereka. Kita boleh berubah. Inilah masa kita nak berubah. Kita berubah daripada P053 balik pulau. Boleh? Boleh! Boleh? Boleh! Dan untuk hari ini, untuk malam ini sahajalah penjelasan saya. Sebab perkara-perkara lain telah saya nyatakan dalam masa masing-masing. Ini amat penting. Ini adalah hari ini dalam sejarah. Maka saya harap kalau ada apa-apa soalan, sila tanyakan selepas daripada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.